Oke, kita meneruskan perjalanan. Saya tak tahu mana nak gantung si GoPro ni. Jadi kita simpan sajalah dekat dashboard. Kalau korang tengok dia pandai bergerak tu, paham lah. Ginilah keadaan jalan masuk ke dalam. Jalan gravel. Saya harap video ni tak terlampau vibrate lah. Ataupun saya kena cek sekejap. Saya nak bagi view yang cantik tau bagi korang tengok. Saya nak bagi view yang cantik untuk korang tengok. Okey, saya pun dah cek tadi. Video memang kurang vibrate lah. Sebab stabilizer motor dia on. Tapi saya yang bergegar dalam ni guys. Aduh. Dah lah bawa seal cap. Aduh, seal cap ni kalau kosong memang sakit. Lagi-lagi dia punya bucket tu kosong. Kita kena slow-slow lah. So saya dah 3 km lagi untuk sampai ke tempat, sampai ke destinasi saya. So ini kena hati-hati sikit lah. Sebab kawasan Ladam, jalan pun tak apa-apa bagus. Oh, orang bagian Sesko ni. Sarawak Energy. Mungkin ada barang dia orang lobat. Sebenarnya 3 km tu kalau ikutkan jalan bagus, jalan rata, dah 3 minit lah. Tapi dengan keadaan jalan macam ni, saya kena ambil masa sikit. Mungkin dalam 15 minit. Tak boleh laju. Sebab single cap ni agak melompat-lompat lah. Saya pun tak cek dia punya pressure tayar. Nanti balik saya cek lah. Sekarang saya malas turun. So saya pakai gear 1, gear 2. Sebenarnya jalan ni dia tak berapa teruk. Jalan ni kira okey lagi sebenarnya. Tapi macam saya cakap tadi, single cap ni memang akan melompat-lompat. So kita slow lah, tak rush. Just layan saja off-road ni. Ini off-road biasa lah, off-road geli-geli. Orang tengok kamera ni pandai ke kanan ke kiri. So jalan lah. Orang dengar bunyi ketukan daripada mat tu. Sepasang gantung dekat leher. Tapi tak tahulah korang dapat tengok ke tak yang dekat leher. Okay, kita sambung perjalanan. Saya cuba gantung kamera ni dekat leher saya. Kita cuba pakai kamera super view. Kalau dekat dashboard tu memang bergoyang-goyang. Nanti korang tak dengar pula suara saya. Sebab kamera ni dia mengetuk dengan cermin tu. So korang akan dengar bunyi macam ketukan lah. So saya tukar view. Agak sayang lah. Sebab daripada leher saya ni agak susah untuk tengok view ke depan.
Kita ada 10 minit lagi melalui jalan gravel. Tapi sampai dekat site nanti saya akan ambil video lah. So itu ada tugas saya. Saya cuma bawa korang bersantai-santai melihat perjalanan saya masuk ke site tempat tujuan saya hari ini. Sambil kita berborak, okay? Saya cuba praktis untuk bercakap depan kamera ataupun berborak macam ni. Saya kena tingkatkan skill saya untuk buat video lah. Sebab saya punya matlamat. Kalau boleh tahun depan saya nak monetize lah saya punya YouTube channel ni. Sekali lagi guys, korang yang belum subscribe tu subscribe lah. Like, komen dan share. Korang komen lah. Korang komen, bagi pendapat apa yang patut saya perbaiki. Ya, jangan juga kamu orang heran kepada yang pernah tengok channel YouTube saya sebelum ni. Sebelum ni saya pakai bahasa Iban, tapi agak susah mungkin untuk view daripada tempat lain. Diorang agak kurang faham lah apa yang saya ceritakan. Saya cuma pakai bahasa Iban bila saya berjumpa dengan orang sajalah. Nanti mungkin yang tu senang sikit saya edit, saya masuk saya buat subtitle. So korang senang baca lah. Jalan masuk ni pun boleh tahan. Dia tak sangat rosak, dia tak sangat mencabar, tapi bermodalkan single cap, korang kena slow lah. Dekat belakang ada satu buah, saya tengok single cap juga. Dua buah. Dia orang pun slow. Saya ada 8 minit lagi. Nanti balik mungkin saya santai sikit lah. Sebab balik saya tak perlu rush. Sekarang saya takut customer tunggu, saya kena rush sikit lah. Aduh. Kalau korang perasan saya punya suara pun vibrate sekali. Korang faham lah tu macam mana keadaan jalan pergi ke sini. Dulu pergi keluar bukan pakai single cap ni lah. Saya selalu pakai D-Max double cap yang udah lama tu. Tapi D-Max tu sekarang dia rosak, so saya kena pakai yang single cap ni lah. Yang tu dia rosak gearbox, so dia auto, tapi dia 4x2 saja. Yang tu lebih comfortable lah kalau pakai, sebab dia punya suspension lembut. So single cap ni dia agak keras lah. Beginilah keadaan jalan. Ini jalan plantation ya guys. Dia bukan jalan, mungkin dalam ni ada kampung, kita tak tahu. Sebab selalu dia jalan plantation memang ada kampung lah. Ada rumah panjang, kita tak tahu. Dari simpang tadi saya tak nampak pun ada signboard tulis rumah panjang dekat kawasan ni. Wih, nasib tak lepas simpang. Map tu dah bagi amaran dah. Betul kan ni? Sebab saya takut kawasan ni tak ada line. Dia orang cuma bagi map saja untuk masuk. Dia orang cuma bagi map, dia orang cuma bagi location untuk masuk. Kita tahu jalan ni betul ke tidak. So kita cubalah. Kalau sesat, apa boleh buat, kita patah balik. Tapi ada satu masalah dia sekarang. Tadi saya nak isi minyak dekat jalan bypass tu, tapi Shell dekat jalan bypass tu dia tak ada minyak. Dia tak ada minyak. Lepas tu saya terus pecut, sebab selalu dia Isuzu minyak, tinggal sikit pun dia masih boleh sampai lah. Jalan dalam ni agak okey sikit lah guys, daripada yang luar tadi tu. Ini jalan dia orang masuk pergi plantation tu, tempat site tu. Mungkin jalan ni dia orang ada maintenance lah. Kalau ikutkan jalan yang tadi tu lagi teruk, yang ni lagi selesa sikit bawa. Dia tak terlampau vibrate lah. Oh, dia orang ada macam satu tempat berpagar ni.
betul kan? Saya coba saja. Tengok. Saya saja lagi memang betul lah. Oh. Ini macam rumah persendirian lah. Nah ini macam rumah persendirian. Kalau korang nampak lah. Nah, dia orang pakai solar kat sini. Saya suka kawasan macam ni, sunyi. Dulu kita orang pernah melawat anti saya dekat Tatau. So dia orang pun tinggal dekat area plantation. Tapi area tu lagi seronok lah. Kalau korang tahu yang kes kena baham buaya hari tu, itulah kawasan dia orang. Kawasan tu memang banyak udang guys. Korang tiba aja jalan dekat tepi parit tu, confirm korang dapat udang. Saya tak lama lagi sampai dekat site. Nasiblah dia orang tak bagi saya pakai saga tadi. Kalau pakai saga, jalan ni mampus. Jalan ni boleh sampai kereta kecil, tapi agak mencabar lah kalau dibandingkan kita pakai kereta yang agak tinggi. Dia orang pun ada tanam kelapa korang nampak lah. Dia orang ada tanam kelapa ni. Saya selalu pergi site kalau customer perlukan. Saya cuma dapat buat benda yang simple lah. Kalau yang heavy tu, contoh dia benda yang saya tak faham, saya akan suruh orang lain pergilah. Seperti kita orang punya foreman, sebab dia lebih berpengalaman lah. Kalau setakat benda sikit-sikit tu, saya boleh pergi sendiri. Saya tak perlu bawa orang lain lah. Sebelum ni saya bawa budak training sebab dia orang perlu tulis dalam report dia orang lah. So saya suka pergi ke kawasan-kawasan macam ni guys. Bila kita dah berusia ni, dulu kita suka kawasan yang kawasan bandar lah. Tapi bila dah meningkat usia ni, kita semakin suka mendekatkan diri dengan alam. So saya agak berminat dengan adventure-adventure macam ni lah. Tapi saya rasa lebih menarik kalau kita buat adventure guna riding. Kita guna motosikal. Plan kami ni sebenarnya nak beli Cup Cross, sama ada Aveta ataupun TG1. Tapi saya berfikir balik, kalau nak beli yang baru, kena buat loan lagi lah. So saya tak nak ambil risiko loan lagi. So kita mungkin saya cari motosikal second hand lah. Kita cari motosikal second hand. Tapi cari yang cc besar sikit lah. Kalau kita cari pakai yang kecil, agak susah sikit lah dia punya kalau kita nak long distance. Sebenarnya saya nak plan macam ni. Saya nak dari dulu saya pernah cakap dalam saya punya video yang lepas-lepas tu, mungkin kalau korang perasan lah, saya pernah nak plan dari Sabah sampai ke Kalimantan. Tapi yang masa tu kita nak pakai kereta lah. Tapi sekarang saya agak berminat dengan adventure pakai motosikal. Setiap malam pun saya tengok video pakai motosikal. Saya rasa saya dah sampai lagi. So nanti kita borak lagi. Mungkin kawasan ni dia orang punya kawasan lah. Alright, itu saja. Nanti kita sambung balik. Okay, tamat sudah kita punya tugas dekat sini. Sekarang on the way balik. Macam ni lah pemandangan dekat sini guys. Ini kawasan ladang ni. Macam ni. Tak ada apa yang menarik pun. Kalau saya ni memang suka healing. Cara saya healing mungkin berbeza daripada orang lain. Mungkin ada juga orang yang sama macam saya. Sebab macam ada setan orang kan, dia healing, dia suka riding, dia suka menunggang motosikal, dia riding jauh-jauh. Itu cara dia riding lah. Kalau saya selalu dia memang saya suka drive jauh-jauh. Tapi next mungkin saja, mana tahu, mungkin saya beralih pada riding juga. Sebab saya dah teracun lah. Saya sendiri yang meracun diri sendiri untuk minat motosikal. Sebenarnya saya ni daripada kecil memang saya minat pada kereta lah, kenderaan beroda 4. So
motosikal nih saya agak kurang minat lah. Dulu ada juga motosikal bapak saya sendiri, tapi motor tuh sampai rusak lah, tak dipakai. Oke, so kita layan jalan balik. Lori panjang pun ada masuk dalam nih guys. Lori trailer. Ini lori yang akan angkut sawit tuh ke rem. So kita bergerak mencari Piton. Nah, kita akan balik pergi ke Miri balik lah. Kalau kita lurus lagi, kita akan jumpa simpang apa tuh, Bekenu, flyover Bekenu lah. Lurus lagi. Jalan ni memang akan pergi ke Bekenu, pergi ke apa tuh, Bintulu. Inilah jalannya, jalan Pemborneo tuh. Sekarang kita cari Piton dulu. Kita nak balik ke kiri. Ini jalan Antulak. Dalam ni dia ada rumah panjang lah, rumah Justin, Sungai Antulak. Okay, setiap Piton ambil jarak yang agak jauh lah. So ni saya kena cari Piton, baru kita dapat U-turn balik. Tapi dekat Piton ni korang kena hati-hati lah, sebab dekat Piton ni korang kena pakai jalan yang apa tuh, jalan laju ni untuk pergi ke seberang. Dia akan ada tempat U-turn lah, tapi dia bukan U-turn terus direct, dia kena buat P-turn. Inilah yang dimaksudkan P-turn, dia bukan U-turn. Dia memang ada kawasan dia sendiri untuk U-turn lah. So dekat sini kena hati-hati, sebab banyak kes berlaku dekat Sarawak ni sebab P-turn. Dan juga pengguna jalan yang tak, mungkin dia orang tak biasa, ataupun memang sengaja dia tahu benda tu tak boleh tapi dia orang tetap buat, atau yang menyebabkan kemalangan lah. Kalau korang pakai Piton macam ni lah, korang kena ikut jalan P tu, lepas tu susul keluar. Bila line clear korang susul keluar. Korang tak boleh terus keluar tau. Dia tak macam U-turn korang terus kena pecut. Yang ni tak, korang kena susul keluar. Okay guys, terima kasih kerana sudi bersama saya sepanjang perjalanan. Agak tak bosan lah, walaupun saya tak buka apa tu, lagu. Saya hanya berbual kosong seorang-seorang dengan kamera. Saya tak berbual kosong, saya cuma berbual dengan korang lah melalui video. Okay, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton video saya sampai habis. Yang menonton video ni sampai habis lah, sekian, terima kasih. Jumpa lagi next video.